Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang menonton video PDPR pada hari ini. Okey, kita akan belajar Pendidikan Kesihatan tahun 3. Unit 11, Jaga Diri, Sihat Emosi bersama saya, Cikgu Azandia. Untuk pengetahuan murid-murid semua, tajuk kita pada hari ini ialah Bijak Bertindak. Pada hari ini, kita akan belajar untuk mengaplikasikan langkah-langkah mengelakkan situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Sebelum kita teruskan dengan tajuk pelajaran pada hari ini, cikgu nak buat sedikit ulang kaji tentang apa yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita telah belajar mengenai situasi yang boleh mengancam keselamatan diri kamu. Okey, situasi yang pertama ialah situasi menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Nombor 2, bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Yang ketiga, melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Dan yang keempat, berjalan seorang diri di tempat sunyi. Okey, keempat situasi ini merupakan situasi yang bahaya yang boleh mengancam keselamatan diri kamu. Sekarang, cikgu minta awak buka buku teks pada muka surat 87. Okey, kita baca bersama-sama tajuk dan juga ayat yang dinyatakan di atas. Okey. Tajuknya ialah bijak bertindak. Okey. Elakkan diri kamu daripada situasi yang mengancam diri. Oleh itu, kamu perlu bijak bertindak. Murid-murid, bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri daripada situasi yang boleh mengancam diri? Awak tengok di sebelah sini. Di sebelah sini dalam roda yang roda bergambar ni jelas menunjukkan ada beberapa cara untuk mengelakkan diri daripada situasi yang boleh mengancam diri. Okey, nanti cikgu akan terangkan satu persatu ya. Antara cara untuk mengelakkan diri daripada situasi yang mengancam diri iaitu jangan menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Okey, awak lihat pada gambar, pemuda yang memakai baju kuning tersebut merupakan orang yang tidak dikenali. Okey, siapakah orang yang tidak dikenali? Orang yang tidak dikenali ialah orang asing yang kamu tidak pernah kenal ataupun tidak pernah jumpa. Orang yang tidak dikenali mungkin boleh mengancam keselamatan diri kamu. Oleh itu, kamu tidak boleh menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Contohnya pemberian seperti makanan, minuman, duit ataupun hadiah. Okey, makanan seperti burger, makanan segera ni ke, walaupun awak suka gula-gula ke, dia bagi minuman yang sedap ke, jangan ambil ataupun sila tolak dengan baik-baik ya. Okey, seperti duit dan juga hadiah, jangan pernah ambil. Okey, apakah risiko jika kita menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali? Okey, risikonya ialah yang pertama, awak boleh berisiko untuk diculik. Okey, yang kedua, awak berisiko untuk dicabul. Yang ketiga, berisiko untuk dirogol dan yang paling teruk ialah berisiko untuk dibunuh. Okey, sebab itu awak kena hati-hati dan jangan pernah terima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Cara untuk mengelakkan diri daripada situasi yang mengancam diri yang kedua ialah berjalan secara berkumpulan ketika berada di tempat yang sunyi. Okey, apakah tempat yang sunyi? Okey, tempat yang sunyi ialah tempat yang sepi, senyap dan tak ada orang lain dekat situ. Okey, contohnya tempat yang sunyi ialah lorong dekat belakang rumah, di tepi simpang jalan, kawasan perumahan yang belum siap. Okey, tempat-tempat ini kamu perlu elakkan untuk berjalan seorang diri dan pastikan kamu berjalan secara berkumpulan, iaitu berkumpulan dengan kawan-kawan ataupun adik-beradik
asalkan kamu tidak berseorangan. Okey. Seperti yang cikgu dah sebut tadi, risiko kalau berseorangan di tempat yang sunyi, sebab apa? Sebab ketika bersendirian, orang lain tidak tahu awak berada di situ. Jadinya, kamu berisiko untuk diculik, dicabul, dirogol, dibunuh oleh orang yang awak tak kenal. Untuk mengelakkan diri daripada situasi yang mengancam diri, yang ketiga ialah beritahu guru ataupun ibu bapa kamu jika diancam. Contoh situasi diancam, seperti yang awak lihat pada gambar tersebut, murid tersebut sedang dibuli oleh rakan-rakannya. Sekiranya awak berada pada situasi ini, kamu perlu terus bagi tahu guru ataupun ibu bapa kamu ya. Okey, situasi yang kedua ialah diberas ugut, dipukul, diambil barang tanpa kebenaran dan diekori oleh orang yang tidak dikenali. Sekiranya terjadi, kamu perlu laporkan terus kepada guru ataupun beritahu ibu bapa ataupun orang yang lebih dipercayai sekiranya diancam. Mereka, guru, ibu bapa ataupun orang dipercayai akan membantu kamu sekiranya kamu bagi tahu cepat-cepat ya. Okey, untuk mendapatkan bantuan. Jadinya awak boleh diselamatkan dan orang yang membuli kamu boleh diambil tindakan. Okay, sedikit pesanan daripada cikgu. Okay, sila jaga keselamatan diri kamu ketika berada di tempat awam. Okay, tempat awam maksudnya ialah contohnya taman rekreasi, dewan serbaguna, tandas awam, perpustakaan awam, di pasar, perhentian bas, pantai, balai raya, klinik, rumah ibadat. Okey. Sekiranya kamu berada di tempat-tempat sebegini, kamu perlu sentiasa menjaga keselamatan diri kamu. Okey, macam mana? Okey, yang pertama, awak jangan pernah bersendirian. Pastikan ada orang yang teman ataupun ditemani oleh orang tua kamu, iaitu ibu bapa ataupun adik-beradik. Okey, yang kedua, elakkan bercakap dengan orang yang tidak dikenali dan jangan pernah menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Baiklah murid-murid, tadi kita telah belajar mengenai cara mengelakkan situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Sekarang untuk tugasan, cikgu minta awak untuk menjawab soalan uji minda dalam buku teks pada muka surat 88. Kesimpulannya, pada hari ini kita telah belajar mengenai cara-cara mengelakkan situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Cikgu harap semoga semua murid-murid mendapat manfaat daripada ilmu yang telah cikgu berikan. Sila jaga keselamatan diri masing-masing ya. Okey, sekian sahaja daripada Cikgu Azandia. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi.